kamu tengok depan mata kamu sendiri, orang Melayu takkan boleh halau Inggris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Never united. And that's why you are weak. Orang kamu belot pada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah. Assalamualaikum semua, terutama sekali kepada pensyarah kami, Miss Sharifah. Nama saya Nur Fatin Nabila dan saya akan membentangkan 3 isu utama yang terdapat dalam filem Mat Kilau. Isu yang pertama ialah semangat patriotism Mat Kilau dalam menentang penjajahan British, di mana Mat Kilau menegakkan kedaulatan dan maruah bangsa tanah Melayu. Pihak British melanggar perjanjian dengan pihak tanah Melayu sewenang-wenangnya dan ingin menguasai pentadbiran negeri Pahang secara menyeluruh. British mula meremehkan kuasa para pembesar tanah Melayu. Hal ini membuatkan Mat Kilau tidak berdiri diri. Mat Kilau berjuang menentang penjajahan British kerana rasa cintanya yang mendalam terhadap tanah airnya. Mat Kilau serta kawan-kawannya melawan British untuk menegaskan dan menegakkan kedaulatan bahawa penduduk Melayu mempunyai hak atas tanah mereka sendiri, bukan hak orang lain untuk merampas tanah Melayu. Seterusnya, isu yang kedua ialah tanggungjawab Mat Kilau dalam mempertahankan hasil bumi tanah Melayu daripada dirampas oleh British. Mat Kilau bertekad untuk melindungi sumber warisan tanah airnya. British menginginkan hasil bumi tanah Melayu iaitu biji timah dan emas untuk kepentingan British sendiri. Ini merupakan penindasan yang tamak. Hal ini mendorong Mat Kilau serta kawan-kawannya berani mempertahankan hasil bumi tanah Melayu yang merupakan kepunyaan penduduk tanah Melayu, bukannya dirampas oleh kuasa asing sewenang-wenangnya. Mat Kilau menyedari bahawa jika hasil bumi habis dirampas, masa depan dan kesejahteraan penduduk tanah Melayu akan terjejas. Oleh itu, Mat Kilau bangkit untuk melindungi sumber warisan tanah Melayu. Dan isu terakhir, iaitu isu yang ketiga, keberanian luar biasa Mat Kilau dalam menegakkan hak-hak penduduk tanah Melayu, menjamin keharmonian, kesejahteraan serta kepentingan penduduk tanah Melayu dengan melawan British. Mat Kilau sanggup melindungi kesejahteraan dan keadilan penduduk tanah Melayu. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan Mat Kilau yang kuat dan cinta akan tanah Melayu. Hal ini disebabkan oleh British memperkenalkan cukai yang melampau kepada penduduk secara paksa dan kasar. Penduduk tanah Melayu hidup dalam ketakutan dan teraniaya. Selain itu, terdapat beberapa ulama hilang sekiranya didapati berdakwah menentang British. Keadaan ini melanggar prinsip keadilan dan sifat kemanusiaan. Oleh itu, Mat Kilau melawan askar British di jeti Tembeling yang memaksa dan mencederakan penduduk untuk membayar cukai. Tindakan gagah Mat Kilau di Tembeling adalah kemuncak kepada semangat beliau untuk melindungi rakyat jelata daripada kezaliman penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan penonton sekalian. Saya Muhammad Amin Hakim bin Zulkifli. Apabila kita berbicara tentang naskah Mat Kilau, persoalan utama yang sering muncul adalah mengapa? Mengapa seorang pahlawan sanggup menggadaikan nyawa dan keselesaan hidup demi sebuah perjuangan yang panjang? Hari ini, saya menghuraikan 3 faktor utama yang menjadi tunjang kepada api perjuangan Mat Kilau di bumi Pahang. Faktor pertama adalah mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa. Faktor pertama yang paling utama adalah tekad untuk mempertahankan kedaulatan dan hak pribumi. Mat Kilau melihat bahawa tanah air bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ia adalah simbol sebuah maruah bangsa yang tidak boleh dicerobohi oleh kuasa asing.
Beliau berjuang demi memastikan kedaulatan tanah air ini kekal terpelihara supaya kesejahteraan rakyat tempatan tidak tergugat oleh telunjuk penjajah. Bagi Mat Kilau, membiarkan kuasa asing memerintah tanpa tantangan bererti membiarkan maruah bangsa dipijak-pijak. Oleh itu, perjuangan ini adalah satu kewajipan moral untuk memelihara harga diri sebuah bangsa yang merdeka. Bagi faktor yang kedua adalah melindungi kekayaan hasil bumi. Seterusnya ini adalah kita lihat pula dari sudut ekonomi. Tanah Melayu, khususnya negeri Pahang, sangat kaya dengan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Namun, kehadiran British bukanlah untuk berkongsi kemakmuran. Sebaliknya adalah untuk mengeksploitasi dan merampas kekayaan tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Mat Kilau sedar bahawa hasil bumi dan hasil hutan ini adalah hak mutlak rakyat tempatan. Beliau berjuang untuk memastikan kekayaan tanah air ini dinikmati oleh penduduk asal, bukannya diangkut keluar oleh pihak luar yang hanya ingin mengaut keuntungan tanpa mempedulikan nasib rakyat yang semakin tertindas. Faktor yang terakhir adalah memartabatkan undang-undang Islam dan tradisi. Faktor ketiga yang tidak kurang pentingnya adalah untuk mempertabatkan kembali sistem pentadbiran tradisional dan undang-undang Islam. Sebelum datangnya penjajah, kita sudah mempunyai sistem nilai, budaya dan undang-undang yang adil dan telah lama diamalkan. Tetapi apabila British cuba memperkenalkan sistem mereka sendiri, ia seringkali menindas dan tidak menghormati adat resam serta struktur sosial kerajaan alam Melayu. Mat Kilau bangkit untuk menolak sebarang bentuk penindasan ini. Beliau ingin menegakkan semula keadilan yang berteraskan identiti watan kita sendiri, sekaligus memastikan syiar Islam dan budaya Melayu tidak terus terancam. Kesimpulannya, perjuangan Mat Kilau bukan sekadar tentang pertempuran fizikal, tetapi ia adalah tentang prinsip, ekonomi dan jati diri. Semoga semangat ini menjadi inspirasi buat kita semua. Sekian sahaja daripada saya, Sul Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rashdan bin Ciding. Dalam filem Mat Kilau, kebangkitan pahlawan bukanlah sekadar naskah hiburan. Malah ia adalah cermin sejarah yang meninggalkan kesan mendalam kepada jati diri bangsa kita. Hari ini, saya akan membentangkan 3 kesan utama perjuangan beliau dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Pertama, dari sudut politik, perjuangan Mat Kilau telah melahirkan kesedaran awal tentang betapa pentingnya mempertahankan kedaulatan negara daripada cengkaman penjajah. Ini bukan sekadar perang fizikal, tetapi ia menjadi api atau inspirasi kepada gerakan nasionalisme Melayu yang lebih besar pada abad ke-20. Dari sudut sosial pula, semangat juang ini membina perpaduan yang teguh. Masyarakat tempatan mula bersatu hati menentang kuasa asing, sekaligus menanam rasa bangga terhadap identiti bangsa dan tanah air yang tidak boleh dijual beli. Kedua, kita lihat dari aspek ekonomi. Perjuangan ini membuktikan kesedaran bahawa hasil bumi kita adalah nadi kesejahteraan rakyat. Mat Kilau menentang eksploitasi kolonial yang hanya memeras kekayaan kita untuk kepentingan pihak luar. Kesan sosialnya, rakyat mulai sadar bahwa ekonomi dan kebebasan politik itu berkait rapat. Tanpa ekonomi, kita kehilangan kuasa untuk menentukan masa depan sendiri. Kehilangan hasil bumi bermakna kehilangan maruah bangsa. Ketiga, perjuangan ini bertujuan memartabatkan sistem pentadbiran tradisional dan undang-undang Islam. Secara politik, ini adalah bentuk penolakan terhadap sistem kolonial yang sering meminggirkan adat resam dan agama kita. Tindakan ini memperkukuh semula legitimasi pemerintahan beraja dan tradisi Melayu. Secara sosial dan budaya, ia berjaya memelihara identiti masyarakat agar tidak terhakis oleh pengaruh barat.
nilai-nilai murni berdasarkan agama dan adat tetap teguh berdiri sebagai benteng pertahanan bangsa. Kesimpulannya, pengajaran daripada kisah Mat Kilau ini jelas. Kedaulatan, ekonomi, dan jati diri adalah tunjang kekuatan sesebuah negara. Semoga semangat ini terus mengalir dalam sanubari kita sebagai generasi pewaris. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Berdasarkan filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan, kita dapat melihat bagaimana kejatuhan sesebuah tamadun bermula apabila kedaulatan dicabar dan rakyat berpecah belah. Oleh itu, saya, Shane Bryan, akan membentangkan 3 cadangan utama yang boleh kita ambil sebagai iktibar untuk masa hadapan negara. Cadangan pertama adalah menolak penindasan kuasa asing dengan cara memperkukuhkan kedaulatan undang-undang. Dalam filem ini, kita lihat British sewenang-wenangnya mencipta peraturan yang menindas tanpa menghormati adat dan hak penduduk tempatan. Dalam konteks saya ini, kita mesti memastikan perlembagaan persekutuan sentiasa dipertahankan sebagai undang-undang tertinggi negara. Ini bukan sekadar teori, tetapi satu keperluan bagi melindungi hak asasi dan kedaulatan kita daripada sebarang bentuk campur tangan asing, sama ada dari segi fizikal, ekonomi maupun ideologi. Undang-undang negara mestilah ampuh supaya tiada pihak luar yang boleh mendikte hala tuju negara kita. Seterusnya, cadangan kedua menyentuh tentang isu paling kritikal dalam filem ini, iaitu perpecahan dan pengkhianatan. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu membina semangat perpaduan yang jitu, bermula dari bangku sekolah. Sistem pendidikan negara, khususnya subjek sejarah, wajar diperkasakan bukan sekadar untuk menghafal tarikh, tetapi untuk menanam roh patriotisme dan jati diri agar generasi muda sedar harga sebuah kemerdekaan. Namun, perpaduan sahaja tidak cukup jika tiada kejujuran. Kita perlu mengutamakan integriti dan dalam pentadbiran, dan kita juga mesti memperketatkan undang-undang perkhidmatan awam untuk mencegah rasuah. Kita tidak mahu wujudnya watak-watak pengkhianat moden yang sanggup menggadaikan kepentingan negara demi kekayaan peribadi. Ingatlah, musuh dari luar mudah ditangkis, tetapi musuh dari dalam seperti gunting dalam lipatan. Itulah yang meruntuhkan empayar. Akhir sekali adalah berkaitan sistem ekonomi. Pemberontakan di Pahang tercetus akibat sistem cukai yang tidak masuk akal ke atas hasil bumi seperti padi. Maka cadangannya adalah mewujudkan sistem cukai yang progresif dan adil. Sistem percukaian negara mestilah telus dan bersifat mampu bayar. Ia tidak boleh membebankan golongan marhaen ataupun B40 semata-mata untuk menguntungkan pihak atasan. Keadilan ekonomi adalah kunci kepada keamanan. Apabila rakyat terbela dan tidak terhimpit dengan kos sara hidup, kestabilan negara akan terjamin. Kesimpulannya, perjuangan Mat Kilau bukan sekadar sejarah, tetapi satu amanat. Kita perlu pertahankan undang-undang, basmi pengkhianatan, dan laksanakan ekonomi yang adil agar pisang tidak berbuah 2 kali. Sekian, terima kasih. Pihak kerajaan bertanggungjawab untuk memelihara dan memelihara tapak-tapak bersejarah. Usaha ini melibatkan agensi seperti Muzium Pahang dan Jabatan Warisan Negara, khususnya di lokasi utama perjuangan iaitu di Jerantut dan sekitar Sungai Pahang. Selain itu, dalam bidang pendidikan pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai subjek teras dan subjek wajib lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu SPM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan generasi muda memahami sejarah, perjuangan kemerdekaan negara serta menghargai jasa pahlawan seperti Mat Kilau dalam menentang penjajahan demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Pengiktirafan negara. Negara wajar memberikan penganugerahan bintang dan darjah kebesaran sebagai simbol penghormatan tertinggi kepada jasa dan pengorbanan pahlawan. Selain itu, pengiktirafan juga perlu diberikan kepada warisan pahlawan negara agar perjuangan nenek moyang mereka sentiasa dihargai. Peranan media dan swasta, contoh terbaik adalah melalui filem Mat Kilau berterbitan Studio Kembar. Inisiatif mengangkat kisah perjuangan ke layar perak ini terbukti berkesan dalam meningkatkan kesedaran sejarah dalam kalangan masyarakat kita hari ini.